Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan membentangkan tentang projek untuk kod kursus DCC 30082 Industry Building System IBS in Sustainable Construction. Mula-mula sekali saya akan memperkenalkan nama saya dahulu. Nama saya Muhammad Alif Hazan Bezaini, nombor metrik 17 DKA 20F1056. Okeylah, seterusnya ialah pengenalan bagi IBS. Okey, masuk IBS. Apa itu IBS? Okey, masuk IBS ialah kaedah pembinaan yang menggunakan komponen yang sudah siap dipasang di kilang, tuang, disesuaikan dalam persekitaran terkawal. Dia diangkut dan dipasang dengan menggunakan buruh yang minimum. Untuk jenis yang ada di IBS jumlah 6 jenis. Iaitu yang pertama iaitu konkrit peratuang, sistem kerja blok, batu blok, rangka keluli, rangka kayu, acuan yang boleh digunakan semula, sistem yang inovatif. Di antara kelebihan yang ada di dalam SBS ini ialah yang pertama, dia dapat mengurangkan tenaga buruh ataupun tenaga kerja. Yang kedua, dapat mengurangkan pembaziran di tapak pembinaan. Yang ketiga, dapat menjimatkan kos. Yang keempat, tempoh pembinaan menjadi lebih cepat dan pantas dan juga teratur. Dan yang kelima iaitu dia dapat menambah kualiti pembangunan itu. Tajuk projek ini ialah Industry Building System IBS. Sistem yang digunakan ialah konkrit peratuang ataupun digelar dalam bahasa Inggerisnya precast konkrit. Konkrit peratuang adalah salah satu jenis IBS yang ada. Pembinaan menggunakan konkrit peratuang ini dapat dilihat daripada aliran aktiviti yang terlibat daripada reka bentuk komponen kepada kerja pemasangan komponen di tapak. Setiap aktiviti yang terlibat ini memainkan peranan yang berbeza dan bergantung antara satu sama lain untuk berjayakan pembinaan menggunakan konsep konkrit peratuang ini. Baiklah, ini ialah saya punya floor plan. Antara bahagian yang ada dalam floor plan saya ialah ada ruangan solat, bilik utama yang digabungkan sekali dengan bilik air, living room iaitu ruang tamu, bilik tidur satu dan bilik tidur yang kedua, dan juga ada ruangan makan, dapur, tempat untuk belajar secara kelas online ataupun aktiviti pelajaran, dan ada juga bilik air yang kedua, dan juga ada stor tempat penyimpanan barang. Baiklah, total luas rumah saya guna untuk keseluruhannya ialah 907 meter kuasa 2, dan juga untuk bahagian eksternal dia guna sebanyak 77.4 meter, dan untuk bahagian internalnya yang dia guna sebanyak 61.2 meter. Okey, seterusnya ini saya punya plan slab ataupun plan lantai. Okey, susunan lantai yang saya gunakan yang bersaiz paling besar 60 modul M kali 42 M. M itu ialah modular. Saiz yang 60 M kali 42 M ni saya menggunakan di bahagian ruangan solat, bilik tidur utama, ruangan tamu, bilik tidur 1 dan bilik tidur 2, ruangan makan, dapur dan juga di tempat ruangan belajar. Di ruang tamu tu saya letak dua dia punya lantai dia, kerana saiz dia ialah 120 modular. Okey, untuk bahagian tandas ataupun bilik air, saya menggunakan saiz yang 25 kali 21 M. Saya gunakan tu sebanyak 2 saja kerana saya punya 2 tandas saja. Untuk bahagian store pula saya menggunakan 10 kali 21 M. Okey, untuk kedudukan pintu saya hanya berada di living room, ruangan tamu. Itu ialah pintu utama di bahagian ruang tamu. Dan pintu juga ada di ruangan solat,
bilik utama, bilik tidur 1, bilik tidur 2, tandas 1, tandas 2, store dan tempat ruangan belajar. Dan juga di bahagian dapur juga ada satu pintu untuk pintu keluar daripada belakang. Untuk ruangan tamu ke ruangan makan dan juga ke dapur, tidak menaiki sebarang pintu, hanya membuka sedikit ruang saja di situ. Dan manakala untuk tingkap pula, kedudukan tingkap yang ada di ruangan solat menaiki dua tingkap. Di bilik utama menaiki 1, di ruang tamu menaiki 1, bilik tidur 1, bilik tidur 2 menaiki 2 tingkap, dapur menaiki 2 tingkap, dan tempat belajar online, ruangan belajar menaiki 2 tingkat juga. Dan juga di tandas bilik air 1 dan bilik air 2, dan juga store menaiki tingkap juga yang bersaiz kecil. Baiklah, ini saya punya walls plan. Susunan ini ialah bahagian tepi parangan sisi kiri saya punya plan rumah saya. Wall panel yang saya gunakan ukurannya ialah 30x30mm mengikut ukuran yang diberi di dalam IBS. Okay, saya menggunakan sebanyak 8 panel bagi parangan sisi kiri ini. Kerana setiap satu bilik di parangan sisi kiri ini menggunakan lebar sebanyak 60mm. Kerana dalam kiraan table untuk wall dia tiada 60mm, jadi saya bahagi 2 dan dapat 30. Dan bagi tinggi rumah ni pula saya menggunakan sebanyak 30mm. Baiklah, ini saya punya kiraan door set and window set. Okey, bagi pintu utama yang tadi saya tunjuk, saya menggunakan kiraan 18mm x 21mm. Pintu ini jenis flush, bukan jenis panel. Ialah yang seterusnya pula pintu yang digunakan di bahagian dapur dan bilik, dan juga bilik utama dan ruangan solat dan juga ruangan belajar. Saya menggunakan saiz pintu 12mm x 21mm. Bagi bilik air, saya menggunakan 10mm x 21mm. Bagi store pula saya menggunakan 7mm x 21mm. Okey, yang seterusnya pula window set. Bagi keseluruhan rumah saya menggunakan saiz 18mm x 15mm, iaitu jenis tingkap sliding window. Dan bagi bilik air pula saya menggunakan 9mm x 8mm, tingkat jenis yang kecil. Dan bagi store saya menggunakan tingkat yang besar lagi kecil, iaitu 6mm x 6mm. Ini saya punya kiraan IBS score saya punya jadual. Untuk bahagian 1, saya menggunakan precast konkrit, iaitu konkrit peratuangan. Area ataupun panjang bagi saya punya ground floor ialah 302.4, dan bagi tingkat pertama 302.4 juga, dan juga bagi bumbung 302.4 juga. Jadi kita totalkan semua itu dahulu dan saya dapat 907.2 meter kuasa 2. Kemudian untuk IBS factor ni kita nak tahu, kita kena rujuk dia punya table. Sini saya menggunakan precast beam plus dengan precast column. Jadi dia dalam table memberi 1. Juga sama juga yang di bawah ni 1, dan roof pun juga dapat 1.0. Coverage tu cara untuk kiranya area punya kawasan untuk ground floor tu kita bahagikan dengan total area. Jadi kita dapatlah jawapannya 0.33. Sama juga untuk tingkat 1 dan juga untuk bumbung. Dapatlah 0.33, dan lalu kita tambahlah semua tu dapatlah 1.0. Untuk mengira IBS score ni pula, coverage itu kita darabkan dengan IBS factor, dan kita darabkan dengan 50, iaitu dia punya limit yang sudah ditetapkan.
Jadi saya dapat 16.5. Sama juga seperti bawah-bawah, dan lalu kita tambahkan semua IBS score itu dan saya dapat 49.5. Untuk bahagian 2 iaitu wall system, kita letakkan kita punya maklumat eksternal dan internal. Eksternal saya ialah 77.4 dan internal saya ialah 61.2. Kita tambahkan dua-dua itu dan kita dapatlah 138.6 meter. Untuk IBS factor ni kita rujuk juga kepada table dan kita dapat 1.0 dan 1.0. Coverage sama seperti yang diterang di atas, iaitu area dia kita bagikan dengan total area dia, dan saya dapat 0.58 untuk external, dan untuk internal saya dapat 0.44. Lalu kita tambahkan dua-dua jawapan tadi dan saya mendapat 1.0. Untuk IBS score-nya pula, dia punya coverage kita darabkan dengan IBS factor dan darabkan juga dengan 20, iaitu dia punya maksimum yang sudah ditetapkan. Jadi jawapan untuk external saya dapat 11.2 dan jawapan untuk internal saya dapat 8.6. Jadi saya tambahkan semua tu, so saya dapat 20. Seterusnya pula bahagian yang ketiga untuk bahagian lain-lain ataupun bahagian tambahan. Di sini kita cuma dapat coverage saja berapa peratus. Sebabkan beam saya follow dia punya ukuran dan ukuran yang telah pun ditetapkan. Jadi saya meletakkan 1%. Sama juga dengan column size, door size. Dari horizontal saya letak 1% kerana saya follow hampir serupa. Saya follow semua mengikut jadual ukuran yang telah pun ditetapkan oleh sistem IBS. Untuk IBS score itu kita rujuklah pada kita punya table yang sudah pun ditetapkan. Jika dia lebih tinggi pada 75%, kita bolehlah letak je 4. Sama juga sebelah bawahnya 4, 4, 4 dan 6. Kemudian kita tambahkan semua IBS score itu, yang untuk bahagian 3 tu, dan kita dapat 18. Dan akhir sekali untuk kita tahu IBS score kita berapa, kita tambahkan semua IBS score punya jawapan dekat part 1, part 2 dan part 3, iaitu 49.5 tambah 20 tambah 18 dan kita dapatlah jawapan final je 87.65. Dan akhir sekali ialah penutup. Kesimpulannya, kaedah IBS ini mempunyai banyak manfaat dan faedah daripada segi ekonomi, kewangan dan alam sekitar. Selain itu, kaedah ini juga dapat mengurangkan tenaga pekerja yang ramai kerana tidak memerlukan pekerja yang ramai untuk membuat pemasangan bangunan nanti. Dan seterusnya, tempoh pembinaan ni dapat dilakukan dengan lebih pantas dan cepat dan juga teratur. Selain itu, dia dapat mengurangkan pembuangan sisa di tapak. Dengan itu alam sekitar akan lebih terpelihara ataupun terjaga dan tidak tercemar. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.